yang ana biasa sebut, di antara benda yang paling besar yang berlaku pada Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz ni, Allah yarham Tuan Guru ni, solat tahajud yang tak tinggal. Solat tahajud tu kita tak boleh nak bayang. Ana pengalaman ana membesar di rumah dia semenjak kecil lagi. Ana hidup di bawah naungan jagaan dia lah, senang cerita. Pada usia 11 tahun tu, ana memang membesar di atas rumah dia. Dengar ni malam-malam balik pukul 2 pagi, pukul 4 pagi dah bangun dah tahajud. Pukul 4 pagi tu dengan pemanas air tu, dengan air panas dalam bekas termos tu, bawa warna merah. Termos warna merah tu bawa masuk bilik air. Bangun pagi esok kita bangun tu, nak ambil wuduk tu tengok ada termos yang merah tersebut. Kerana tiap-tiap pagi dia sejuk, dia tak tahan sejuk. Biasanya dia akan masukkan air panas, kemudian dia siapkan dengan air panas untuk nak ambil wuduk dan nak mandi ni sendiri. Pukul 4 pagi bangun. Uzur, dalam uzur bau ni 10 tahun dah uzur dia ni. Sakit dia pendamkan sakit dia. Anda tanya mak saudara anda, pernah ke dia tinggal tahajud? Tak pernah walaupun sekali. Tak pernah walaupun sekali tinggal tahajud. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Bangun tahajud. Tu yang apabila diviralkan bau ni, apabila anda cerita sikit, cerita tentang apabila dia kena sakit yang teruk dan lepas beranak syamah malam tu, dan dia ni memang patutnya 3 minggu yang sudah dia meninggal dunia, patutnya demikian. Tapi oleh kerana Allah nak panjangkan usia dia, nak jadikan ilmu dalam hidup kita, nak tunjuk bagaimana hebatnya kuasa doa. Kuasa doa ni sendiri sampai peringkat waktu mana doktor bagi tahu dah virus ini menyerang sampai di paru-paru dia, kemudian sampai di otak dia. Otak tu jadi bengkak. Jadi bengkak dah. Doktor kata memang tak boleh dah. Memang tak boleh pulih dah. Doktor sebut kita akan masukkan ubat yang paling kuat, dan ubat ni dia tak sedar sampai bila-bila dah lepas pada ni. Sampai matilah pada malam 3 minggu yang sudah ni. Nak sebutnya, lepas pada itu malam tersebut, anda tengoklah doktor masukkan, doktor kejut, tak bangun dah dia. Pukul 12 lebih tu memang tak jaga dah. Keluarga pun dah bersedia dah, bincang dah, mesyuarat malam tu nak ke bumi kat mana, kemudian nak serah pada kerajaan negeri ke macam mana. Polis dah bagi tahu dah jalan mana yang nak ditutup, nak buka dan sebagainya. Dah siap semua dah. Pukul 4 pagi terima satu mesej bagi tahu Tok Guru celik mata untuk nak sembahyang tahajud malam. Allah yarham, celik mata nak solat tahajud malam. Celik mata tu anda guna istilah bangun. Bangun tu maknanya celik mata. Bagi tahu dia tolong ambil wudukkan untuk dia. Dalam keadaan terbaring tu dia nak solat tahajud. Siap je tahajud, kemudian tidur balik. Tak sedar balik. Subuh terjaga balik. Subuh terjaga balik. Jaga tu untuk apa dia? Terjaga untuk nak solat. Nak solat subuh. Siap solat subuh, minta air. Bagi minum air TO. Kemudian dia pejam mata balik, tak sedar balik, tak sedar balik. Dalam keadaan tak sedar balik, Zuhur celik mata balik. Celik mata lagi. Celik mata tanya, waktu Zuhur dah ke? Dah Zuhur dah. Dia tu tolong ambil wuduk untuk dia nak ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, dia semayang. Kemudian semayang dia tu tak sedar balik. Siap saja semayang. Dan lepas pada itu, katanya dia nasihatkan keluarga masuk, dia kata, masuk ni jangan sebut apa-apalah, baca doa, baca Quran je untuk dia. Anak-anak dia ni baca Quran tepi dia. Dalam tak sedar tu dia tegur, ada salah dia sebut demikian. Baca Quran tu salah dia sebut. Nak sebutnya gambaran demikian. Allah jadikan kelebihan yang Allah jadikan pada diri dia. Maghrib itu, lepas asar maghrib itu anak masuk, anak bagi adik anak bagi salam. Kemudian lepas tu anak dengan Ustaz Ni Abdul bagi salam pada dia, celik mata. Dia tanya siapa, dia tanya. Anak pun jawab anak. Kemudian anak sebut kenal. Dia pun tanya terus mak anak. Dia kata, dia panggil mak anak ni Jah, ni Kharijah. Dia panggil Jah, sihat ke, dia tanya. Lepas tu dia tanya, dia sampaikan salam. Suruh baca doa untuk dia. Kemudian dia baca doa untuk dia. Kemudian dia pejam mata. Begitulah perjalanan dia. Sampailah 2-3 hari sebelum daripada dia menghadap depan Allah, dia sebut, dia kata apa dia? Dia kata dia rasa nak balik ke rumah. Dia sebut demikian, tolong pulangkan dia ke rumah. 2 hari sebelum meninggal dunia. Doktor cek tak selesai lagi. Lepas tu pada petang Jumaat tu, petang Khamis tersebut, baru doktor nampak nadi dia semakin turun. Doktor kata boleh dah bawa balik ke rumah.
Dan dia pun dipersiapkan, bisik dekat telinga dia, akan bawa balik semua. Siapkan. Pukul 5 petang tu, siap. Pukul 8.30 malam, tolak. Sampai ke rumah. Bila sampai saja ke rumah, pukul 9 malam, dia duduk lebih kurang 40 minit dengan cucu-cucu, baca doa semua. Kemudian dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya gambaran hidup dengan tahajud. Anda tak pernah tengok orang yang sehebat setakat ni lah dengan mata kepala sendiri. Tengok orang yang jaga solat ni tak pernah tinggal. Sehingga kan hidup dia dengan solat kemudian baca Quran. Solat baca Quran. Kekuatan yang Allah kurniakan. Ni dipanggil apa dia benda ni? Hidayah. Hidayah ni dipanggil satu kekuatan yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Bimbingan. Kita ni nak bangun solat payah. Nak bangun solat payah. Dia ni jaga solat dahlah solat dia jaga, solat berjemaah dia jaga. Subuh dia balik lewat macam mana pun, subuh bangun. Dia penat macam mana pun bangun untuk pergi sembahyang subuh berjemaah dekat masjid. Kemudian lepas pada subuh berjemaah je, lepas subuh berjemaah tazkirah lagi, bagi peringatan tiap-tiap pagi amalan yang dilakukan. Amalan. Apabila anda pernah tanya kenapa jaga sangat sembahyang subuh? Anda ingat lagi dia pesan, sembahyang subuh berjemaah ni di antara sifat yang Rasulullah pesan dalam hidup kita, jangan tinggal solat subuh berjemaah. Jangan tinggal solat subuh berjemaah. Rasulullah sebut kerana dia di antara sifat yang kita boleh kenal kita ni munafik ke kita mukmin. Kalau kita mukmin, kita akan jaga solat subuh berjemaah. Kalau kita munafik, kita senang tinggal solat subuh berjemaah. Siapa yang kena ingatkan kita solat subuh berjemaah ni? Ni peranan orang perempuan. Orang perempuan, peranan dia tolong ingatkan suami masing-masing. Ingatkan suami masing-masing. Bang, pergi sembahyang subuh berjemaah bang. Sembahyang subuh berjemaah Rasulullah sebut ada 2 waktu yang orang munafik tak boleh nak pergi sembahyang berjemaah. Satu isyak, satu lagi subuh berjemaah. Ingatkan seorang ibu, ingatkan anak-anak lelaki. Pergi sembahyang subuh, pergi berjemaah. Jaga solat subuh berjemaah. Kemudian manakala kita dengan menantu kita balik ke rumah kita, kejut dia, bangun solat subuh berjemaah, jaga solat subuh berjemaah. Kerana apa dia? Kerana nak suruh kita lepas daripada sifat munafik.